Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 4 September 2019, negara kita telah digemparkan dengan berita seorang pegawai Komando 11 Grup Gerak Khas 11 GGK meninggal dunia akibat terkena tembakan dari senjata jenis M4 semasa demonstrasi di Kem Lok Kawi, Kota Kinabalu, Sabah. Ketika itu tersebar di media sosial satu klip video yang menunjukkan detik-detik insiden itu berlaku. Lebih menghebohkan apabila mengetahui yang mangsa merupakan anak kepada pelawak dan pelakon veteran negara kita, Armaya Aman Ramli atau lebih dikenali sebagai AR Badul. Allahyarham Major Muhammad Zahir Armaya yang berusia 36 tahun ketika itu telah dikejarkan ke hospital sejurus insiden itu berlaku, namun telah disahkan menghembuskan nafas terakhir di Hospital Queen Elizabeth pada pukul 9.20 pagi. Berita menyedihkan itu telah dikeluarkan oleh pengamal media massa dan pada waktu itu orang ramai mempersoalkan bagaimana kejadian itu boleh berlaku sehingga meragut nyawa seorang wira negara. Ramai yang mengikuti berita yang disiarkan pada waktu itu bagi mengetahui cerita sebenar. Selain keluarga mangsa, pelbagai pihak juga menuntut agar Angkatan Tentera Malaysia ATM dan polis untuk menyiasat kejadian tersebut sama ada ianya adalah disengajakan ataupun tidak. Allahyarham Major Muhammad Zahir Armaya menyertai Angkatan Tentera Malaysia pada 8 Oktober 2002 dan ketika kejadian beliau bertugas di Kem Sungai Udang, Melaka di dalam pasukan Skuadron Sierra Regimen 11 Gerak Khas. Sebelum insiden tersebut, Allahyarham sedang melakukan salah satu persembahan di acara bersempena acara pelancaran Division ke-5 Infanteri Malaysia dan Brigade ke-13 di Padang Kawat 6 RAD Kem Lok Kawi. Aksi tembakan adalah salah satu aksi yang terdapat dalam persembahan yang melibatkan pasukan khas itu sempena paluan berundur Markas 5 Brigade. Sebelum acara tersebut, aksi itu sudah banyak kali dilakukan oleh mereka yang terbabit di dalam persembahan tersebut melalui beberapa siri latihan. Semuanya berjalan dengan lancar sewaktu latihan sehinggalah pada hari sebenar acara satu tembakan telah membunuh Allahyarham. Lalu bagaimana dan apakah yang telah berlaku pada hari kejadian iaitu 4 September 2019 jam lebih kurang 8.55 pagi? Allahyarham yang sedang melaksanakan demonstrasi gimmick telah membuat aksi tembak-menembak dengan Lieutenant Colonel Muhammad Razahar bin Rashid. Semasa aksi tersebut, Allahyarham melakukan aksi menembak Lieutenant Colonel Razahar menggunakan pistol jenis Glock 17 di mana kedua-dua pegawai tersebut telah memakai jaket keselamatan bersama pelit galis peluru di bahagian yang akan ditembak. Allahyarham telah menembak ke arah Razahar dan kena tepat di pelit yang dipakai oleh Razahar. Tembakan balas oleh Razahar kepada Allahyarham dalam jarak lingkungan 5 meter telah tersasar sedikit ke bahagian atas pelit dan terus terkena ke bahagian belakang badannya. Sejurus insiden tembakan itu, Allahyarham dilihat terjatuh dan tidak lama selepas itu beliau telah ditarik keluar dari lokasi kejadian. Pada waktu itu penonton yang menyaksikan aksi tersebut menyangkakan yang ianya adalah sebahagian daripada demonstrasi yang dirancang. Allahyarham telah mendapat rawatan kecemasan awal dari pasukan perubatan yang bertugas. Semasa rawatan awal kecemasan tersebut, Allahyarham tidak memberikan tindak balas dan terus dikejarkan ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, Sabah. Beliau telah dimasukkan ke unit kecemasan untuk rawatan susulan dan berada dalam keadaan yang sangat kritikal. Namun pada jam 9.20 pagi, Allahyarham telah disahkan meninggal dunia oleh salah seorang pegawai perubatan yang merawat mangsa. Berita kematian Allahyarham telah menggemparkan mereka yang turut bekerjasama di dalam demonstrasi tersebut dan ianya mula tersebar apabila media massa turut melaporkan berita itu. Anggota tentera yang melepaskan tembakan ke arah Allahyarham iaitu Lieutenant Colonel Razahar berusia 37 tahun kemudian telah ditahan oleh pihak polis untuk membantu siasatan berhubung insiden yang berlaku. Ketika itu pihak polis dan tentera mendapat tekanan yang hebat dari pelbagai pihak bagi menyiasat punca insiden tersebut boleh berlaku dan tindakan selanjutnya terhadap individu yang terlibat. Sementara itu di Jabatan Perubatan Forensik Unit Forensik Patologi Hospital Queen Elizabeth telah diselubungi suasana suram apabila ahli keluarga Muhammad Zahir hadir bagi proses tuntutan jenazah. Apabila selesai proses bedah siasat yang dijalankan, jenazah Allahyarham disembahyangkan di Masjid As-Salam Kem Lok Kawi pada petang hari kejadian sebelum diterbangkan ke Kuala Lumpur. Apabila tiba di Kuala Lumpur, jenazah Allahyarham dibawa ke Masjid Kem Wardiban
Jalan Genteng Kelang, setapak. Suasana pilu menyelubungi perkarangan masjid apabila jenazah Allahyarham tiba di masjid itu untuk penghormatan terakhir dan solat jenazah. Lebih 1,000 hadirin termasuk anggota keluarga, kenalan rapat dan petugas media menunggu ketibaan jenazah pada jam 1.48 pagi itu untuk memberi penghormatan terakhir dan menyempurnakan solat jenazah Allahyarham Muhammad Zahir. Jenazah Allahyarham yang selesai disolatkan pada jam 2.43 pagi itu kemudian dibawa ke Ipoh dengan menaiki kenderaan milik tentera darat dan selamat tiba di rumah ibu mentuanya di Taman Perpaduan Ulu Kinta, Ipoh jam 5.45 pagi. Ketibaan jenazah dalam suasana pilu disambut dengan penuh istiadat ketenteraan oleh pasukan 23 Regimen Askar Melayu Diraja dari Markas 2 Brigade Ipoh. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Tambun selepas solat subuh. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan 5 orang anak. Susulan insiden tersebut, pihak Tentera Darat Malaysia telah memberikan kenyataan bahawa akan menubuhkan lembaga siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian, manakala siasatan pihak polis terhadap insiden ini menjurus kepada faktor kecuaian. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Omar Mamah berkata kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 304A Kanun Kesesaan dan beberapa individu dipanggil untuk membantu siasatan. Pada waktu itu, 11 individu termasuk anggota tentera yang terbabit dengan insiden tembakan itu telah dipanggil bagi memberi keterangan. Namun pada 26 September, Tentera Darat Malaysia dalam satu kenyataan berkata tragedi menimpa Allahyarham Major Muhammad Zahir Armaya diklasifikasikan sebagai kejadian terpencil dan ia kemalangan dalam latihan. Keputusan itu dimuktamadkan selepas lembaga siasatan TDM menjalankan siasatan berhubung tragedi itu. Selain itu, ahli lembaga siasatan turut mendapati peralatan dan kelengkapan yang digunakan semasa latihan keupayaan itu berada dalam keadaan baik. Bagaimanapun, tindakan tata tertib akan diambil terhadap individu yang terbabit dengan insiden kematian Allahyarham. Pihak TDM juga akan mengemaskini prosedur operasi standard berkaitan latihan jika terdapat keperluan. Tidak berpuas hati dengan keputusan siasatan TDM itu, AR Badul mahu satu inkuest dijalankan terhadap kematian anaknya bagi mengetahui punca sebenar kematian pegawai komando itu. Beliau juga menyifatkan penjelasan diberikan Tentera Darat Malaysia berhubung siasatan kematian anaknya terlalu ringkas dan tidak menyeluruh, sedangkan banyak pihak mahukan penjelasan yang lebih terperinci dan bukannya daripada media massa. Beliau mahu mengetahui punca sebenar dan kronologi bagaimana anaknya boleh maut dan apakah usaha menyelamatkannya selepas anaknya ditembak. Juga tiada penjelasan daripada pihak berkuasa sama ada baju galis peluru itu mengikut spesifikasi ditetapkan atau sebaliknya. Namun pada awal bulan Oktober 2019, AR Badul menarik balik permintaannya supaya diadakan inkuest bagi mencari punca kematian anaknya. Keputusan itu diambil apabila beliau berubah fikiran selepas memahami kronologi kejadian tersebut seperti yang dijelaskan pengurusan kanan Tentera Darat Malaysia di dalam pertemuan selama 2 jam pada 3 Oktober 2019. AR Badul menegaskan keputusan menarik balik kesaan inkuest adalah di atas kerelaannya sendiri, bukan disebabkan tekanan dari mana-mana pihak. Katanya perasaan lega dirasai sebaik meluahkan hasrat itu walaupun ada suara sumbang menabur fitnah konon mulutnya ditutup dengan ganjaran wang ringgit. Menurutnya, selepas pertemuan itu dia mengambil jalan tengah dengan memikirkan secara teliti apa yang terbaik buat cucunya serta nasib individu yang tertembak anaknya. Mengikut penerangan yang diberi, jika di pihak anaknya gagal dalam inkuest itu, maka segala kebajikan dan pembelaan buat cucunya akan hilang. Bagaimanapun, jika kejadian berkenaan didapati berpunca daripada kecuaian individu yang tertembak anaknya itu, nasib individu itu pula akan terjejas. Justeru, AR Badul berkata dia memikirkan Allahyarham anaknya mempunyai keluarga, begitu juga individu berkenaan. Jadi, insentif kebajikan dan pendidikan itu lebih utama dan sebab itulah dia menarik balik gesaan inkuest tersebut. Jika sudah menjadi suratan takdir, kemalangan sebegini tidak dapat dielak walaupun sudah beribu kali telah dibuat di dalam latihan. Apa yang penting adalah kejadian ini dijadikan sebagai iktibar dan perubahan perlu dilakukan pihak tertentu apabila melakukan aksi berbahaya sebegini. Penggunaan senjata sebenar dengan peluru sebenar perlu diambil kira penggunaannya, biarpun kemalangan sebegini adalah terpencil namun hakikatnya sudah ada nyawa yang melayang. Takziah kepada keluarga Allahyarham. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Zahir Armaya. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman.
Sekian.